Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, yang mana telah pun menyampaikan titah ucapan kepada kita untuk kita fahami sekaliannya. Tuan Speaker, sesungguhnya menginsafi terhadap perilaku sebahagian daripada rakyat termasuk sebilangan pemimpin yang bertindak menghina raja dan institusi raja serta kepimpinan negara adalah satu fenomena yang amat malang sekali. Perkara penghinaan seperti ini dapat kita lihat termasuk di dalam media-media sosial, malah di tempat-tempat awam, melalui demonstrasi-demonstrasi dan juga di dalam Dewan Yang Mulia ini. Penghinaan ini berlaku dalam bentuk memperlekeh, memfitnah dan menderhaka serta seperti bersekongkol, menyerang lahad datu adalah merupakan suatu yang amat keterlaluan dan berbahaya kepada negara kita. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Menteri dan Kementerian Komunikasi Multimedia kerana menyedari perkara ini dan mengambil inisiatif untuk sentiasa mengingatkan rakyat terhadap tanggungjawab untuk mentaati negara dan juga menjaga kedaulatan negara melalui media-media utama yang dimiliki oleh kerajaan. Tuan Speaker, penghinaan dan fitnah kepada pemimpin dan raja yang disebar melalui media sosial dan ucapan-ucapan awam adalah suatu yang amat keji dan bertentangan dengan prinsip masyarakat beragama serta tiada bertanggungjawab. Saya ingin memetik apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, menyebutkan bahawa menderhaka kepada pemerintah dan memerangi mereka, maka hukumnya adalah haram. Termasuk dalam takrifan menderhaka ialah membantah tanpa mengikut saluran yang sah, seperti penganjuran demonstrasi jalanan dan merosakkan kesejahteraan awam sebagaimana yang dilakukan oleh pihak pembangkang. Cara pembangkang ini seperti tikus membaiki labu. Kalau terus bangun ya, Ahmad. Tidak ada masa, jadi saya tidak benarkan lagi. Terjemahan pada Imam Nawawi. Tak bagi jalan lah tu. Mentaati pemerintah termasuk dalam fiqh siasat. Persoalan tafsir dan terjemahan kepada teks Imam Nawawi tak betul. Maslahah rakyat. Itu penipuan terhadap teks. Mustahil dapat diwujudkan satu kerajaan yang aman dan kuat bagi melaksanakan kemaslahatan rakyat tanpa wujud ketaatan dan kerjasama daripada rakyat. Jelas di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memperingatkan kepada semua orang-orang yang beriman supaya taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga taat kepada ulil amri, iaitu pemimpin-pemimpin yang dilantik di kalangan kita. Mentaati raja dan pemimpin yang adil adalah wajib. Di mana ketidakadilan raja dan pemerintah, di manakah ketidakadilan raja dan pemerintah sehingga kita selalu memperlekeh bendera dan sebagai lambang kebesaran raja dan negara serta kebanggaan rakyat. Tuan Speaker, pasal agama ni salah tidak ada laluan masa lepas saya habis bercakap pasal agama salah. Tuan Speaker, saya tidak bagi jalan. Tuan Speaker, saya nak menjelaskan di sini bahawa raja tidak pernah melakukan perkara-perkara yang tidak adil. Telah dilayan dengan sama adil. Kita melihat program-program kebajikan, program-program pendidikan, kesejahteraan dan keselamatan, kemakmuran dan kekayaan telah dinikmati dan dirasai oleh sekalian rakyat kita. Minta lalu oleh demikian, saya seru dalam Dewan Yang Mulia ini. Yang membatasi gelugur. Saya tak bagi laluan. Sebentar ya, Mat. Point of order. Ya. 36-12. 36-12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan mengelirukan. Ini berkaitan dengan hukum hakam. Kalau kita bercakap tentang ayat ya ayyuhallazina amanu atullaha wa atir rasul wa ulul amri minkum, kita kena syarah betul-betul. Sebab ketaatan pada Allah dan Rasul itu adalah sifat mutlak, sedangkan ketaatan pada ulul amri muqayyad. Dia adalah bersyarat.
Jangan kita main tu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Okey, Jangan okey, saya faham, saya faham. Jangan main ni agama, jangan kalau Saya tak faham. faham jangan cakap lah. Saya faham. Tolong kalau tak faham jangan ni. Ni mengelirukan. Saya Kalau tak faham. faham, tak Okey, belajar, duduk. belajar, Okey, Cuba, ini Pak. floor cakap saya. je. Duduk, ni floor saya. Itu adalah tafsiran yang difahami oleh Sepang. Itu bukan Dan tafsiran. banyak tafsiran-tafsiran Memang lain ayat yang Quran menjelaskan itu kepada dah kita. Duduk, ni floor saya. Duduk, ni floor saya. Salam duduk. Salam duduk, ni floor saya. Taat kepada ulil amri. Ulil amri adalah pemerintah. Pemerintah yang sentiasa menyeru manusia supaya buat kebaikan. Tolong buktikan adakah 12. raja Mana kita, bukunya? sultan Ya, kita 36, yang 12 tidak dah hina dan rujuk tidak tu. Sekali pelekeh lagi. pernah seru Speaker. kepada rakyat Tuan untuk Speaker. buat kemungkaran dan Dewan. keburukan. Ini Jadi, melirukan agama. Kalau tak Melirukan jadi kalau tak Dewan. biasa Tuan jangan. Tuan Speaker, Ini melirukan. saya ingin mengambil kesempatan Tuan ini Speaker, point of order. mewakili Ya, suara-suara 36, rakyat 12. di bawah 36 sana 12. yang Ni menyatakan melirukan bahawa ni. mereka taat kepada pemerintah dan mereka benci kepada orang yang sentiasa memperlekehkan dan mendatangkan fitnah kepada raja kita. Ya, kalau Faham terus ke? Tiga- point of order lagi Muhammad. Oleh Sebentar. yang demikian, Tasik logo sebentar ya Muhammad, tasik logo sebentar. Faham ke tentang ayat Quran Cuba tu? point of main-main. order yang betul-betul ya Muhammad. Ni benda lain boleh main, benda Quran Ada jangan ramai main. bangun ni, bukan point Benda of order Quran ni. jangan main. Tolong, please. Point of order tak? Ya, Yang point mana? of Point of order di belakang. belajar dalam 36 bidang syariah Okey, daripada 36 ilmu Islam, cukup Universiti lah. Tadi Melayu. point of order. Sebentar, Ya, sebentar jangan tasik tak- logo. Sebentar Tasik tasik logo logo. dengan tafsir Dia ada sebarangan. point of Okey, order. saya Tuan Ya, Speaker, Muhammad Tasik saya logo mohon untuk sebentar. diteruskan Point of ucapan order ini. sekali lagi. Yang Oleh Muhammad yang demikian, saya seru dalam Dewan yang mulia ini, siapa-siapa yang ada Tuan cita-cita Ketua, Yang Muhammad untuk Tasik menderhaka logo. kepada raja dan negara, Oi, tengok peraturan pun tak faham nak cakap pasal. Ya, sebentar ya Muhammad tasik logo. Ada point of order. Dah jadi Untuk betul. merujuk yang berhormat ke jawatan kuasa hak dan kebebasan. Ini satu point of order yang serius. Saya tidak faham tentang perbelahan ini. Interpretasi agama yang menjadikan satu perbelahan. Tapi kalau interpretasi itu berbeza, tak apalah, itu ucapan sebagian ucapan. Tapi nak rujuk ke yang berhormat tasik gelugur ke hak dan kebebasan, saya rasa tidak sampai ke tahap itu pada peringkatnya. Minta tolong jangan Ya, jangan Muhammad. sentuh lah kalau tak faham. Minta Tak tolong apalah. penjelasan. Itu sebagian Sebab apa? ucapan dia, Muhammad. Ni agama ni perkara sensitif. Kalau dia cakap Perkara betul, yang sama kita yang masalah. Muhammad saya dah buat keputusan. Okey, Cukup lah, Muhammad. Ini Tuan Speaker, Perkara yang Tuan speaker. Deputi, saya mohon izin. Sebentar, ini- sebentar tasik dulu. ini bukan soal interpretasi. Kerana dalam ayat Al-Quran itu dah sebut taat pada Allah, taat pada Rasul Apa ni? dan ulil amri. Maka perkataan ulil amri itu iaitu pemerintah, tidak ada perkataan taat disebut Tuan sebelumnya. Ya. So it is not a question. boleh. Dengan Tuan Speaker, izin, ni Tak boleh, floor Muhammad. saya. dengan Tuan izin. Speaker, Tak ni boleh, floor Muhammad. order. It is not Saya a faham. question. Tuan Speaker, saya Sebentar tasik dulu sebentar. Sebentar tasik dulu. So ianya Saya minta On the same point of order, on the same issue, sama isu yang isu yang sama. lain. Tak Isu yang perlulah 2-3 orang bangkit. Bukan Nilai saya, Cukuplah isu yang lain seorang yang bangkit yang betul. Muhammad. ni lain isu, Saya tu nak lain bangkitkan isu. yang awal Sebab tadi. tu saya katakan tadi, usul Sepang tu nak rujuk dia pergi hak dan kebebasan. Saya kata taklah berbangkit, tak sampai ke tahap untuk merujuk dia. Saya katakan bahawa biar itu jadikan sebagai ucapan dia. Tak apalah ucapan dia. Ya. Tapi kalau dia cakap tentang sesuatu yang dah jelas bercanggah, tafsiran dia jelaskan bukan lah, tak soal apalah, tafsiran. Ianya bukan Tak soal payahlah rujuk dia tafsiran. ke dalam hak dan Islam- kebebasan. Islam tidak ajar kita taat dan patuh kepada pemerintah tanpa syarat. Ya, teruskanlah yang mata apalah yang mata. Ya, teruskan tasik logo. Cukuplah. Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Saya tak mau ambil masa Sebentar ini ya, Muhammad. untuk Kuala Nurus ada membahaskan point of order tentang- lagi ya. tentang Saya dah kenal syarah itu ayat saya cakap, yang ya. berkenaan. Tasik Tuan logo Betul. sebentar. Point of order ya. Rujuk balik pada 36:12. Yang berhormat menterjemahkan teks Imam Nawawi secara salah. Tolong bacakan teks dalam bahasa Arab. Tidak disebut Ya, dalam Muhammad. teks bahasa Arab. Ya, Muhammad. Syarah Sahih Muslim bermaksud berlakunya persoalan demonstrasi. Itu teks mana ambil? Mereka sendiri. Saya memberi Ya. Tuan Speaker, saya memberikan Sebentar, contoh. sebentar ya Muhammad. Sebab Bukan, tu saya itu katakan. terjemahan Ya. yang salah. Ya, Muhammad sebentar. Itu hak saya. Ya, tasik logo. Sila tarik balik. Kerana itu kenyataan mengelirukan pada Imam Nawawi. Ya, Muhammad. Ini Ya, fakta ilmiah. ya tasik logo. Okay, terima kasih Tuan Romusi, terima kasih Tuan Speaker.
Bagi mengatasi masalah-masalah seperti ini, saya nak mencadangkan kepada kerajaan supaya pengajaran mata pelajaran sejarah, akhlak dan civic dengan penerapan roh cintakan negara, berkasih sayang, hormat menghormati dilaksanakan di semua peringkat pendidikan, termasuklah kepada guru-guru yang akan mengajar mata pelajaran yang berkenaan, daripada peringkat sekolah rendah sampai ke universiti dan semua aliran pengajian dan pusat pengajian kerajaan ataupun swasta. Jadi mata pelajaran ini akan dapat membentuk nilai-nilai murni semula kepada rakyat di Malaysia. Yang kedua, Tuan Speaker, saya mencadangkan supaya program integrasi nasional perlu diperhebatkan khususnya oleh Jabatan Perpaduan Negara, dan program National Reconciliation perlu dilaksanakan berteraskan prinsip-prinsip wasatiyah. Yang ketiga, saya mencadangkan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang engkar tegar yang perlu diambil dengan segera, termasuk mewujudkan peraturan-peraturan yang lebih berkesan bagi membantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyentuh tentang isu kesejahteraan dan kesihatan rakyat. Tadi banyak ahli-ahli yang berhormat membincangkan tentang penyakit-penyakit kronik yang sedang dihadapi oleh rakyat di negara kita. Memang penyakit-penyakit kronik ini nampaknya begitu mengancam dan ancamannya begitu berat kepada perkembangan negara kita, di mana kalau kita melihat kos perbelanjaan perubatan yang ditanggung oleh kerajaan akan terus meningkat, produktiviti rakyat akan menurun dan menggugat hasrat untuk menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Kesejahteraan, kualiti kehidupan rakyat juga akan menurun. Bilangan kematian pada usia muda akan meningkat dan bahaya untuk masa depan negara kita. Kita sedar bahawa punca-punca ini adalah berlaku kerana gaya hidup rakyat kita, makan tak berjaga, tidur kerja tak terurus dan pengetahuan tentang diet yang terlalu kurang. Persoalannya, apakah program-program yang berkesan dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelajaran, Kementerian Pembangunan Keluarga dalam menangani isu bertambahnya fenomena ini? Oleh itu saya cadangkan kerajaan dan kerajaan pusat dan kerajaan tempatan perlu mengawal dan mengkaji tentang gerai-gerai dan restoran-restoran di Malaysia ini yang dibuka sehingga waktu pagi. Di Kuala Lumpur saja ada lebih kurang 3,000 buah gerai dan restoran yang dibuka sehingga ke pagi. Di bandar-bandar lain dalam negara kita juga begitu sedemikian keadaannya. Jadi dalam hal ini kalau kita melihat budaya makan pada waktu tengah malam sampai ke pagi perlu dikikis, dan juga rakyat perlu diberikan pendidikan dan kesedaran tentang bahaya diet yang tidak terurus. Oleh yang demikian juga, pendidikan kesihatan dan penjagaan diet mesti dibudayakan. Saya mencadangkan kepada kerajaan pusat dan kerajaan tempatan agar mewujudkan iklan-iklan di billboard yang memberikan ataupun menarik awareness dengan izin satu kepedulian rakyat terhadap bahayanya penyakit diabetik, jantung dan sebagainya. Kalau di kotak-kotak rokok kita boleh iklankan gambar-gambar hati jantung yang rosak, maka